Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah ya, rahimakumullah. Pertama-tama, terima kasih kepada adinda saya, sahabat saya Anwar, dan juga khususnya pada Tuan Nazim Masjid yang memilih saya untuk mengganti pengkuliah malam ni. Dan saya tengok kuliah yang patutnya malam ni bukan kaleng-kaleng, Mufti Selangor. Jadi makna untuk aku tu agak setarah lah agaknya lah. Bau ria lah. Tuan-tuan semua, saya sekarang ni dalam proses pusing ke seluruh Malaysia. Dan itu hari muslimat daripada Bukit Kapar pun datang ke pondok saya. Dalam usaha saya nak menterjemahkan satu doa. Kita doa, Rabbana taqabbal minna solatana tammah. Ya Allah, terimalah solat aku. Solat yang macam mana? Solat yang sempurna. Agak-agak solat kita sempurna tak? Tadi saya dengar imam kita doa, Allah ma'ina ala zikrika. Ya Allah, kamu tunjukkan aku. Ni doa Nabi baca ni, pas solat ni. Ya. Tunjuk aku macam mana aku nak ingatkan kau. Allah ma'ina ala zikrika. Allah ma'ina ala zikrika. Lagi. Dan bagaimana aku nak syukurkan kepada kau. Dan bagaimana aku nak cantikkan ibadat aku kepada Engkau. Sebab pengalaman saya, bila saya buat daurah, sekarang ni saya tengah buat daurah. Cari daripada Penang, daripada Selayar, minggu ni, tadi daripada orang pencen, daripada JPN, Jabatan Pendaftaran, ni 16 ni, daripada Pawi. Pawi ni singkatan daripada apa dah saya pun tak ingat lah. Dia kompos. Jadi yang sebelum-sebelum ni saya tengok, bukan masjid ni lah, bukan masjid ni. Masjid lain. 90% solat tanpa ada ilmu. Dan tidak mengikut protokol. Dia ikut itu orang Jawa cakap lah. Aku tak nak cakap. Betul tak Kang? Kan tanya aku, Ustaz Jawa ya, orak lah. Orak apa boleh ngomong Jawa? Bocor aku Jawa Kang. Siji loro Jawa Kang. Baik. Ya, jadi di sini tuan-tuan, kita tengok solat kita sempurna. Dan kesempurnaan solat itu tadi, exactly kena ikut Nabi. Berdasarkan kepada huraian ulama-ulama muktabar. Dan kebanyakannya pula, dia main ikut dia. Bila saya tanya, kau ikut mana? Mazhab ikut suka aku. Ini amat mengecewakan. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, sembahyang mencegah kefasikan dan kemungkaran. Maknanya kalau kita sembahyang tak boleh cegah benda fasik, bukan sembahyang. Bukan sembahyang, hakikat sembahyang bukan. Nah, sembahyang rajin, nombor ekor tekun, zikir mantap, Pak Maun kemah. Nah, so mana pergi?
Jadi saya cuba nak pecahkan sikit lah. Nak cari detail tak boleh lah. Tapi di surah Jagidin, apa surah apa? Jagidin lah. Situ saya buat. Dan tempat ambilan saya berdasarkan kepada kitab Mughni Muhtas. Ya. Walaupun banyak saya dah tengok kitab gini 4-5 kitab tengok. Tapi saya rasa sesuai untuk saya sampai ke kitab Mughni Muhtas. Ya, sebab dalam solat ini tuan-tuan, biar kita tahu semua. Nah, biar kita tahu semua. Daripada perbuatan kita, misalnya kenapa daripada rokok tu bila kita bangun, Sami Allahu liman hamidah. Yang lain semua Allahu Akbar. Yang lain semua Allahu Akbar. Yang tu Sami Allahu liman hamidah. Kenapa Zuhur dan Asar baca perlahan sir, Maghrib, Isyak, Subuh baca secara jihad? Kan orang yang semayang ni dia ada 5 tingkatan. Semayang orang jahil, semayang orang ikut adab, semayang orang arifin, semayang orang yang khusyuk, semayang orang yang muhsini. Nah, muhsini ni seolah kita tengok Allah, Allah tengok kita. Nah, saya pernah sekali saya jadi imam. Jadi belakang saya tu bakal bapak mertua. Alamak. Nah, belakang bapak mertua belakang. Aku hari tu tak baca surah lazim. Aku cari surah orang tak pernah dengar. Aku baca surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca surah Qaf. Habis surah Qaf, rakaat ni kedua, aku ambil pula surah hal atta ala insahuna minad dahlam min qasa. Pasal apa? Bapak mertua, bakal bapak mertua ada belakang. Maghrib. Semai Isyak bakal mak mertua, bapak mertua aku balik. Allahu akbar, inna a'tainaka. Betul tak? Sebab kita tahu siapa. Sekarang ni kita ni, tuan-tuan, kita buat tak secara protokol. Sekiranya kita solat tanpa ikut tata kelola, amboi tata kelola. Nah, sekiranya kita solat tanpa tata kelola, tata cara yang ditentukan oleh para ulama mujtahid, solatnya sah tetapi tidak diterima. Dan kadang-kadang solatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Takut duk solat yang jahil, orang jahil. Solat orang jahil. Kita test sikit. Cuba perhati. Saya ambil reka-reka lah. Saya tebuk ya. Kita berdiri. Berapa ramai orang yang berdiri tidak ikut tata cara? Orang berdiri ketika kita belajar. Ni ada kem semak solat. Nah, kita berdiri ketika mana menunaikan solat. Macam mana cara berdiri? Aku kena bawa tongkat lah. West to wet kang. Ikut ulama, cara berdiri ikut itibak. Itibak ni apa dia? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi. Mana ikut Nabi. Ikut Nabi. Nak ikut Nabi, ulama kata ni dia. Ni aku angkat sikitlah. Ni. Jari jemari menghadap kiblat dan kaki ni tanda arasnya bahu. Ni bahu. Ni. Ini berdiri yang sempurna. Nah, banyak saya tengok berdiri. Tu tak Haji? Dia berdiri. Ni berdiri, solatnya sah tapi tak sempurna. Ya. Aku ingat tak ada orang minat, rupanya ada juga peminat. Anak-anak murid aku kalau duduk jauh-jauh, aku baling dengan tongkat ni. Ni pasal sini penceramah jemputan,
Nanti balik dengan tongkat tahun depan tak panggil lah, rugilah aku. Ni. Kena macam ni. Jangan gini. Kalau setengah-setengah dia kata sejengkal, takkan kita tiap kali sembahyang kita nak ukur. Tanda arasnya bahu. Buka dalam kitab tu. Saya perhati, dua berlaku. Pertama, dia sembahyang tanpa ada ilmu. Yang kedua, dia ada ilmu tapi dia tak amal. Dalam saya duk mengajar tu pun, dekat pondok saya tengok tak buat. Dia pakai ayat lama lagi. Saya ikut. Dia kata sah ustaz. Memang sah. Saya bukan soal nak pertikaikan soal sah atau tidak. Tapi saya nak sebiji macam Nabi. Minta contoh, minta maaf mam ya, ngumpurong mam ya. Banyakkan masjid tapi bukan masjid Bukit Kapar. Kalau aku salah boleh refer kepada ustaz apa? Aku ingat bapaknya je Ophir. Depannya apa? Anhar. Kebanyakan orang sembahyang pagi Jumaat. Alif Lam Mim Sajadah. Betul? Nabi kalau dia pagi Jumaat, dia baca Alif Lam Mim Sajadah, dia akan gabungkan dengan surah Insan. Dia tak tinggal gabung dua tu. Tapi kita surah Sajadah potong dua. Ikut siapa? Ikut siapa? Ikut sukaku. Saya bukan kata tidak sah. No, saya tak kata tidak sah. Saya army. Baju askar, Tapi kalau nak pergi Gaza tak boleh, gaut. Nah, saya dilatih jaga protokol. Nak tabik hormat begini. Pernah saya buat begini je. Jurulatih saya dengan tongkat dia ni. Dia tarik sam. Dia hentang aku kat sini. Sebulan buah tangan duduk begini. Jadi kita ni dengan Allah yang maha agung, bukan agung. Saya nak berdepan dengan agung 4 bulan latihan. Bukan sehari, 4 bulan mau. Nak timur tauliah, watikah tauliah tu. Duk latih duk gini Empat bulan. Tapi dah lama tinggal, lupalah. Dia punya tu ada lagi. Ada. Nah, jadi tengok. Berdiri. Pastikan ini. Lepas kita berdiri apa je? Takbir. Okay. Takbir ada berapa cara? 1 minit dari sekarang. 3. Okey. Baik. Dalam kitab Mughni Mukhtar dia sebut 2 je. Tapi 3 betul. Boleh pakai. 3 boleh. Okey. Yang kita dah buat ni ikut siapa? Saya tolong angkat tangan sikit takbir. Cuba angkat tangan aku nak tengok. Tak apa bukatnya. Angkat. 80%. Cuba lagi sekali. 80%. Cuba. Cuba angkat je. Bukan nak suruh nikah pun. 80%. Jadi, duduk depan aku, tongkat lekat ni. Okey, Ji. 70%. Nah, bukan dalam kitab Mughni Mukhtar. Mughni Mukhtar, dia kata, kenapa saya sebut kitab tempat ambilannya? Saya tak nak kita buat tanpa ada ilmu. Mengikut Imam Ruslan, man amala bil ilmi mardudun. Siapa yang beramal tanpa ada ilmu akan ditolak. Sebab itu kita tak ada kesan. Orang perempuan semayang bukan main, balik-balik dengan suami
Lain macam dia cakap dengan kawan-kawan dia lembut gigi pada lidah, dengan suami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bukannya belakang ni bukan orang Bukit Kapau. Aku cakap ni orang Bukit Belimbing. Tapi insya-Allah orang Bukit Kapau pun sama dengan orang Bukit Belimbing. Nah, takbir. Dalam kitab tu dia kata apa? Jari tapak tangan menghadap kiblat. Okey, Haji buat menghadap kiblat je. Tapak tangan menghadap kiblat, satu. Yang kedua, hujung jarinya dibengkokkan sedikit dan jari jemarinya direnggangkan sedikit, tidak dirapatkan sangat dan tidak dijarangkan sangat. Okey, cuba buat aku cek. Sorry Kang. Angkat Kang, tak apa Kang. Angkat Kang. Ini macam orang baru kahwin, rapat sangat. Jangan macam orang baru kahwin Kang, renggang sikit Kang. Cuba angkat Kang. Minta maaf Kang. Angkat sampai kat dada. Saya ambil terus. Ada dua pandangan. Ikut Azra'i bertentangan dengan bahu. Azra'i yang tiga tu saya ambil yang dua. Tiga pun betul. Azra'i tentang bahu, Imam Nawawi anak telinga. Nah, pilihlah yang mana. Okey Kang. Okey. Angkat lagi. Buka sikit Kang. Kepak sikit. Jangan rapat jari tu Kang. Yes. Tunduk sikit. Jari. Okey. Mam, angkat sikit Mam. Jangan begini Mam. Jangan begini. Begini tu lah tunduk slow. Aku kalau buat daurah aku tengok habis. Ni tak nak Kang. Biar betul-betul gini Kang. Yes. Just like that. Perfect. Okay. Okay. Kenapa? Tolong buat lagi sikit. Yang sebelah kanan ni biar duduk gini sikit. Begini. Pusing. Bukan pusing betul lah. Like that, you know. Tegak. Bukan belakang, ke depan. Lagi sikit. Turun bawah sikit. Yes. Selama ni kita pakai buat main hentam je. Ikut siapa? Ikut imam. Kalau imam ni tak apalah. Nah, kalau imam ayah pen, apa jadi? Itu saya kata. Itu pun kalau saya tanya, nak ikut siapa? Ikut imam mana tadi? Macam ni. Itu takbir ihraman. Itu takbir ihraman. Aku tak. Dia gini. Allahu Akbar. Itu ihraman taruh. Mana ada ni? Tak ada. So kalau dari segi markah, kita yang nilai lah, bukan malaikat. Fail. Askar, hormat. Macam ni. Polis, macam ni. Yang kau begini apa tu? Itu askar gurukah. Yang kita nak adab ni yang maha agung. You must do like that. Nabi sallallahu alaihi wasallam. This is a protocol, you know. Isra Mi'raj Nabi terima naik atas. Oh, janji buat? No. Bukan janji buat. Yang janji buat tu, yang janji boleh ke tak boleh tu. Okey. Buat lagi sekali. Okey. Biar betul-betul bahu. Okey. Dia dua, sini dengan sini. Bertentangan. Pilihlah mana nak buat. Okey. Okey. Baik. Bila nak angkat tangan? Dia takbir rukun qauli. Nah, jangan rukun qalbi. Itu mazhab Mr. Bean. Rukun qauli kena dengar kat telinga. Usalli fardhu maghrib salah satu rakaat imam makmum Allahu akbar. Usalli fardhu maghrib. Itu mazhab Mr. Bean, tak sah. Setidak-tidak dengar pada telinga. So, bila nak angkat tangan? Waktu bila nak angkat tangan? Bila Kang? Bila?
bila ingat lagu Syarifah Aini dan Brori Marantika. Oh, tu zaman aku dulu tu Kang. Yes. Syarifah Aini, Brori Marantika. Seiring dan sejalan. Sambung. Alah, nak tunjuk alim, alah. Asal tunjuk aku tahu lah. Nah, seiring dan makna serentak di antara takbir dan kalimah Allah. Kang macam tu tak nak Kang. Jangan macam atas ini, atas dua. Saya suka buat begini. Saya tak suka buat atas. Saya buat gini. Bahu bertentangan. Bengkok ini tak mau. Perfect. Latih ini. Kita dah, bila saya mengajar, makcik tu kata, Ustaz, aku dah nak meninggal esok lusa dah, baru aku tahu. Tak apalah Kang. Nah, mengikut kajian oleh pihak JAKIM, 50% orang Islam ada Quran di rumah. 5% yang baca Quran dan 1% saja yang belajar tafsir. 1% ya. Kita tengok sini mudah-mudahan. Dan ahli Korea di masjid atau surau hanya 5% yang memberi sumbangan kepada masjid. Tu ikut kajian. Nah, kalau yang semayang, nah, ni aku nak test ya. Saya sihat. Tak pakai tongkat. Sihat. Sihat Kang. Rumah aku baru salin seminggu. Anak yang ke-11. Main Kang. Ini bertongkat Kang. Tak ada tongkat aku tak tahulah. Nih. Saya nak test tuan-tuan. Aku sihat ni. Sihat Mam. Sihat. Power Ranger. Tayak akhir. Tayak akhir. Aku tayak akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Sah tak solat aku? Aku sihat ni. Aku bukan sakit. Sah tak? Sudah anda kunci jawapan? Sah tak? Keneh. Aku sihat. Sah. Haji tak sah. Entah dengan haji pergi keluar bergaduh. Sah tak sah? Sah tak sah? You see. Baru depan ni aku tanya. Kalau aku tanya belakang, satu test, nanti aku jawab. Kita bagi salam. Walaupun ni luar semayang dah. Luar dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan. Okey? Mana nak letak tangan? Mana? Haji, kunci jawapan. Tidak ragu-ragu. Mana? Jawab je. Janganlah semua main ikut je. Itu saya pergi Mekah. Kat Masjid Quba tu. Ni kan ada macam ni. Aku pergi, aku gosok-gosok, aku cium. Aku gosok-gosok, aku cium. Gosok-gosok, cium. Jemaah semua ikut. Gosok-gosok, cium. Gosok-gosok, cium. Aku pun tanya, kenapa kau buat? Dah ustaz buat, makuk hayuk kau. Aku nak tanya kau buat dengan ilmu ataupun tidak. Dah ustaz buat, kita orang pun buat. Itulah dengar. Sebab itu waktu kita tawaf tu, tak bergerak walaupun seinci. Bagi suami isteri, suami tercekik. Kena tarik ihram.
supaya tak lari. Maknanya Allah nak beritahu, kamu balik ke Malaysia, jangan lari walaupun seinci apa yang kamu buat ibadat. Ikut apa yang dikatakan oleh para ulama. Ni ustaz ngajar lain, kau faham lain. Ustaz kata bila kau lalu ikut Kaabah, istilam. Macam ni. Uluk tangan kat Hajar Aswad ni, dia tak. Sama juga ustaz, aku penumbuk. Nampak tak tuan-tuan? Sebab kita tak belajar, kita rasa kita dah tahu, sebenarnya kita tak tahu. Dalam rokok aja Kang, ada 10 sunat yang kita kena sempurnakan. Dalam sujud ada 19. Keluarkan 5. Wes kelaleng lah ustaz. Lepas tu saya kata, aku test duduk gini je tadi. Ngetest je. Duduk macam ni, solatnya sah, cuma tak sempurna. Dia kata, duduk. Engkau nak duduk macam mana urusan kau. Tapi itibak Nabi, duduk tawaruk. Betul, Mam? Oh, saya nak kata itulah tadi Ustaz. Dah. Itulah yang saya nak kata tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, belajar betul-betul. Saya dulu, saya bidang tasawuf. Hampir 25 tahun aku mengaji tasawuf. Nah, bila guru aku datang, dia suruh tukar Ustaz. Bab ni. Contoh contoh. Kita tahiyat. At-tahiyatul mubah. Nah, kenapa guna jari ni? Kalau bagus macam ni, good. Nah, jadi bila nak tahiyat, astahiyat. Macam ni ya. Sebab apa? Good. Betul tak? Tapi kenapa guna ini? Kenapa? Alah, tanya kat Ustaz. Itu solat orang jahil. Kita nak solat paling tidak arifin. Kalau aku bawa yang khosiin lagi berat. Nampak tak tuan-tuan? Ini ni 10 jari kita ni, jari ini saraf dia bertemu di lataif qalbi di sini. Sebab itu buka dalam kitab Semak Solat karangan Dr. Zaharuddin, dia duduk dalam nota kaki, dia kata Imam Malik kata, dia nukil daripada Imam Malik. Dan aku ambil selain daripada itu, ambil daripada kata-kata ucapan daripada almarhum Tuan Guru Hasan Din Al-Hafiz. Biar ada tempat ambilan. Mau kita yakin. Kita Quran nak kena talaki, solat pun kena talaki. Bukan talaki sebutan. Sebab dalam solat ni, kita nak jaga 3 benda. Sebelum, semasa dan selepas. Apa nak jaga? Percakapan nak jaga. Perbuatan nak jaga. Dan juga pergerakan nak jaga. Nak jaga percakapan, perbuatan, kekhusyukan sebelum solat. Nak jaga dalam sembahyang, percakapan, perbuatan dan kekhusyukan. Luar sembahyang, nak jaga percakapan, perbuatan dan kekhusyukan. Kita main hentam je. Sembahyang, tata cara sembahyang pun tak pandai. Nak lawan ulama, lu siapa? Nah, orang tak suka kat aku, ada aku kisah? Saya tak kisah. Ni tak ada. Sebab saya diajar bagaimana nak jaga disiplin ketika solat. Nak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Main pusing je. Biar ada tertib. Assalamualaikum. Hangguk mazhab apa? Itu mazhab pokok. Pokok tahu pokok. Hangguk, geleng. Tak betul.
Tok Haji kata tak tahu ubun. Jadi tuan-tuan semua, bila angkat tadi, bila nak serentak usolli fardu maghribi salah satu rakaat yang makmum lailatul Allahu Akbar. Serentak. Penat mengajar imam. Sampul surat kena tebal sikit lah. Gurau jangan. Nah, ni. You see. Nah, polis pun tangan begini saya. Ni. Nah, ni. Paras. Akak naik turun, belakang turun. Tangan pacak. Kita orang kampung gini je. Lepas tu kita tengok dia buat cantik. Nah, turun gini. Okey, tengok. Usolli fardu maghribi salah satu rakaatin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bat terus kat sini ke pergelangan. Atas pada pusat, bawah pada dada. Ni yang dia usolli fardu Allahu Akbar. Kat sini dia pegang. Takut jatuh ke? La ilaha illallah. Betul tak, Mam? Cuba ambil suluh kat CCTV masa sembahyang Jumaat. Itu dia. Atas. Dan serentak. Waktu sebut. Dan tangan. Jangan angkat tangan dulu pun tak nak. Lambat angkat tangan pun tak nak. Kadang-kadang. Usolli fardu maghrib salah satu. Wrong. Angkat tangan dulu. Di mana memang biasa jumpa orang angkat tangan dulu? R&R. Sebab dia nak masuk. Betul tak saya? Hang gelak. Tengok aku berhati je. Suruh belajar, tak nak belajar. Nah. Jangan jadi ayat macam Mak Nisfu tak? Mak Nisfu kata kat Piramli. Mak Nisfu Piramli kata, Tuhan tak suruh saya cakap. Tuhan suruh saya action. Mak Nisfu kata, kecil-kecil tak nak mampus. Setan. Itu Mak Nisfu, bukan aku ya. Piramli pun dia dah tahu dah. Nah, angkat tangan dulu pun tak nak. Usolli fardu Allahu Akbar, tak nak. Ataupun lambat pun tak nak. Usolli fardu maghrib salat rakaat imam lillahi ta'ala Allahu Akbar, tak nak. Ingat dalam kepala 3 benda. Tangan menghadap kiblat. Ibu jari dibengkokkan sedikit. Kita dah tua, kerah, tak apalah. Yang ketiga, dijarakkan sedikit. Tak nak jarak sangat macam orang monopos. Tak nak. Duduk tidur jauh je, tak nak. Rapat sangat macam baru kahwin. Tak nak. Yang sedang-sedang, kata Iwan Sahman dengan Emilina. Sedang, tangkap sikit. Allahu Akbar. Serentak. Dan setiap kali takbir, takbir perubahan rukun fi'li, buat macam tu lah. Jangan curi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Ini benda. Nah. Allah. Sami Allah. Ini silat gayung namanya. Kalau orang perempuan lagi parah, Sami Allah liman hamidah. Telkun, tolak ni. Memang itu. Nah, dia buat main-main. Protokol, you know. Aku nak makan dengan yang Tuan Besar yang meninggal lah. Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Makan malam. Waktu itu aku nak terima darjat kebesaran Kesatria Jaya. Main-main, Mam. Itu dulu. Aku yang dulu bukan yang sekarang. Sekarang gaut. Dulu. Nah, waktu makan malam tu, latih. Sudu tak nak bagi bunyi. Lepas tu, dia dah ajarkan kita, dia bagi keju keras. Roti bulat.
Aku kata macam mana? Duduk latih duduk sebelah. Bating. Bila tuanku nak datang tu, dipadamkan lampu. Pom! Padamkan lampu. Aku apa lagi? Lep. Orang lain semua berbunyi, aku relax. Punya jaga protokol. Kita semayang. Setiap pergerakan. Sebab itu kita doa. Rabbana taqabbalna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana. Setiap pergerakan itu mesti. Angkat betul-betul. Jangan main-main. Nak rokok 10 benda yang kita kena jaga dalam rokok. 10 ni. Tapi malam ni aku tak ceritalah. Kalau aku cerita nanti kan hampa tak ingat. Aku lupa. Sebab tu dalam kuliah saya mesti ada kitab. Kau catat. Jangan niat nak belajar. Niat nak mengajar. Panjang-panjangkan ilmu. Sebab jarang ustaz mengajar. Ada tapi jarang. Nah, betul-betul jaga. Nah, lepas jaga, lepas baca Fatihah, angkat tangan apa? Doa if. Ni satu hal. Satu hal. Mam, sorry to say, mam. Semayang tarawih. Semayang tarawih ji. Usalli sunnatan tarawih. Rakaat ini. Imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa iftitah mana? Mana pergi doa iftitah? Cuba angkat tangan. Ikhlas. Siapa semayang sunat tadi tak baca doa iftitah? Haji baca tak? Ya ke? Yes. Aku tahulah macam mana ustaz tahu. Aku dulu pun macam tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar sahabatnya 12 jenis doa iftitah. Berapa jenis? 12. Kamu pilih daripada 1 sampai 12. Tiba-tiba kat kita pilih yang ke-13. Apa yang ke-13? Tak baca. Who are you? Senang ke Rasulullah nak ajar tu 12 tu? Kita pun ingat berapa? Kang ingat berapa Kang? Ikhlas. Ingat berapa? Ulama susun waktu bila nak baca doa iftitah, waktu bila tak sunat baca doa iftitah. Yang kita main-main itu aja. La ilaha illallah. Kalau imam dekat surau aku tak baca doa iftitah, dia nak bangkit aku jolok. Sebab apa tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bila dengar seorang sahabat dia baca doa iftitah kuat, Nabi pun habis main, Nabi tanya, siapa baca doa iftitah ni? Sahabat tak berani lah kan, segan macam-macam lah. Sahabat, Nabi kata, waktu mana kamu baca doa iftitah, aku nampak pintu langit terbuka untuk menerima seluruh amalan kamu. Kecil pada pandangan kita, tapi besar pada pandangan Allah. Kenapa kita tak nak baca? Azan dulu. Kita beri laluan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Lima minit boleh? 5 minit ya.
Jadi tuan-tuan semua, ya, waktu kita solat, baik solat sunat ke, apatah lagi solat fardu. Jangan tinggal doa iftitah kecuali dalam situasi-situasi tertentu. Tu kalau saya kupas bab-bab itulah. Konsep itu boleh kita tinggal. Katakanlah kalaulah tadi Nabi kata, Nabi hadis tu. Nabi kata bila baca doa iftitah Allah buka pintu langit. Katakanlah kita tak baca Allah tutup. Apa ini? Tak ada. Macam kita wuduk nak tidur. Berapa ramai orang berwuduk nak tidur? Nah, kita nampak kecil je. Bila kita tidur tu, tuan-tuan, bila kita tidur, roh kita keluar daripada badan. Sebab itu kita doa, Bismikallahumma ahya wa amut. Lepas tu bila bangun, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Mana roh kita keluar? Ke mana roh tu tadi pergi? Sebab itu dalam amalan, kalau buka dalam kitab hikam yang pertama, amalan ni ada 3 jenis amalan. Pertama, amalan syariat li islahil jawarih, untuk bersihkan anggota kita. Dan yang kedua, amalan tarikat li islahi qalbi, hati kita. Yang ketiga, amalan hakikat li islahil ruh. Mana 3 peringkat tu nak jaga semua. Lebih-lebih lagi dalam solat kita. Jangan buat main-main. Duduk tawarruk, Allahu Akbar. Sedih saya tengok, tuan-tuan. Jadi bila masa baca pendek boleh dah. Kang tahu doa iftitah pendek. Meh aku nak ajar, tak payah tulis. Yang pendek iftitah, tu pendek. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. 1. Wajjahtu wajha lillazi. 2. Tak nak ambil Allahu Akbar, ambil wajah. Pendek sudahlah. Dah kita nak cepat sangat, jangan sampai tak baca doa iftitah ni apa hal. Lebih sibuk kita daripada PMX ke. PMX pun baca doa iftitah. Nah, semaya tarawih, kata buat 8 rakaat. 8 rakaat, makna 4 kali doa iftitah. Paling lama seminit je. Seminit je baca doa iftitah. Kalau baca yang pendek, setengah minit. Jadi bermakna just beza di antara orang baca doa iftitah dengan tak baca doa iftitah 4 minit, 4 minit only, you know. Kenapa nak skip? Lu siapa lu nak skip? Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang kamu sebagaimana kamu tengok aku. Tiba-tiba kita main skip macam tu je. Ini bukan nak baca WhatsApp skip. Tengok aku lain macam dah. Tak. Saya jaga dalam bidang protokol tu. Bidang saya jaga. So, bila kita tengok orang tak dibuat, tak jaga protokol, Allahu Akbar. Ya, nak marah tak boleh marah. Dalam kuliah bolehlah aku cakap. Tu pun kalau ada orang tak datang, datanglah aku. Tu pun kebetulan malam ni malam free saya, Sabtu Ahad memang saya free. Sebab saya ramai tetamu datang. Dan saya ada kerja ni pun saya kejar. Tadi saya daripada pergi ke Martin. Pagi tadi saya kena bertolak pagi, nak balik cepat. Nanti kuliah pula. Oh, mas tanya, selalu tak ada bang. Tak ada bang. Kena tak boleh lah, sahabat kita minta ganti. Abang asyik main pemain gantian aja. Tak apa, pemain gantian biasa dia skor gol. Tolong tuan-tuan. Tolong. Lepas tu kita duduk. Allah, ni mazhab, minta maaf. Sorry to say brother.
mazhab kursi. Allah. Tak nanti tanya Ustaz Opha nanti, dah keluar tak buku semayang orang sakit? Duduk kita duduk. Aku nak tunjuk satu lagi duduk. Duduk yang paling sempurna ialah duduk iftirasi. Duduk itu duduk sama ada duduk ganti nak berdiri ataupun duduk antara dua sujud. Ialah duduk iftirasi. Aku takut panjang kan, tapi patut aku cerita tak di awal. Terlupa. Nah, duduk iftirasi macam ni. Tapi saya tak sempurna juga sebab go out. Ni. Ini duduk iftirasi. Yang saya jumpa, dia duduk macam ni. Betul tak, Ji? Ini duduk apa panggil? X-Men. Ni. Sah tapi tak sempurna. Ada yang takbir. Duduk rokok, nak bangun daripada rokok. Sujud. Dia bangun. Dia buat macam penumbuk. Ada jumpa tak? Ada. Ini mazhab apa? Mazhab Mike Tyson. Ada mazhab Hambali. Ada. Tapi bila kau nak buat mazhab ikut Hambali, biar kau kena tahu itu Hambali. Bukan salah buat tu. Nak buat macam ni, boleh. Mana ambilannya? Dan saya tidak menafikan yang Hambali. Kita siapa? Tapi at least bila kau nak ikut tu, kau kena tahu siapa yang kau ikut. Nak Ustaz, saya pergi ke India, saya tengok orang India macam ni. Oh, mana kau ikut orang? Itu yang kata solat adab. Tanpa ilmu. Semua dah tengok ni, nak suruh aku berhenti lah kot. Aku pun tak lama-lama nanti korang kata aku Wahabi, jenuh aku. Nah, doa iftitah tidak disunatkan baca dalam solat jenazah. Betul? Betul. Kenapa? Allah nak cepat. Rokok tak ada, sujud tak ada. Nak cepat. Sehingga doa iftitah jangan baca. Tiba-tiba kita habis sembahyang jenazah, kita buat tahlil. Saya bukan kata salah. Dah, buatlah. Ikut siapa? Ada tak protokol? Kalau ada, sila. Binaan hasanah. Ada, okey. Ada tak, Haji? Tu belum aku nak bawa cerita RNR lagi. Dia jalan 3 langkah Al-Fatihah. 3 langkah Al-Fatihah. Tak salah. Saya bukan kata sah. Sila buat. Di mana ambilannya? Itu maksud saya. Bukan saya kata salah. Dan bukan saya kata tak boleh. Buat dah. Buatlah. Benda pun bukan kita duduk menyanyi pun. Kita tahlil. Okey. Carry on. Cuma di mana ambilannya? Solat tu. Saya bukan kata tak boleh buat je ya. Bukan. Saya bukan kata tak boleh buat. Buat. Cuma saya nak tanya di mana ambilannya. Betul. Jangan tuan-tuan kata aku kata tak boleh buat pula. Jenuh Ustaz. Mufti panggil aku kan nanti. Dahlah ganti dia. Saya bukan kata tak boleh buat. Dan saya bukan kata jangan buat. Bukan. No. But I want to know what reference.
You do like that, what reference? Di mana referennya? Itu aja. So bila kita jumpa reference, barulah buat mantap. Betul tak Haji? Saya pun nak mengajar ni pun tuan-tuan. Aku tak laki. Bukan aku main buka kitab. Tak laki buat macam ni. Duduk macam ni. Berdiri macam ni. Rokok ni mesti seperti papan yang sekeping. Siapa yang rokok tidak seperti papan sekeping, maka rokok dia makruh. Apa maksud makruh? Allah tak suka. Kita nak menghadap Allah, Allah tak suka. Boleh? Macam mana rokok papan sekeping? Ji, tolong bangun Ji. Main. Aku tunjuk sekejap sebelum aku berhenti. Okey, Haji rokok. Minta maaf dia. Jangan pandang sana, pandang kiri. Gitu. Okey, rokok. Nak tahu papan sekeping, dia kata papan sekeping. Ni. Sama tak? Kalau sama, iya dah tu. Kena. Tinggi pun tak mau, biar sama. Maknanya, kita yang ada isteri, suruh isteri tengoklah. Sama. Janganlah masa nak semayang, bawa tongkat. Tidak. Maknanya kita dah tahu dia punya art dia tu. Kita dah tahu art dia tu. Nah, kata papan sekeping. Dalam kitab tu kata, rokok seperti ni. Dia tak tengok tempat sujud, tengok tak gini je. Ni kata papan sekeping. Tangan ni pula. Tangan kena renggang macam ni. Kalau tak mau begini. Gini tak nak je. Pandang depan, pandang depan. Pandang orang tak nampak pusing. Nanti Imam sampul surat bagi dia satu. Okey. Okey. Renggang sikit. Renggang. Ini dia. Tak mau ke kiri, tak mau ke kanan. Macam ni tak pusing tangan sini. Gini. Tak nak. Itu tak nak. Ataupun ke dalam. Tak nak. Dan ini mesti tulang kering dan tulang paha mesti straight. So macam mana nak straight je? Waktu kita berdiri. Bila berdiri kita begini, kita rokok, dia tak jadi straight. Sebab tu berdiri kena begini. Bila kita rokok, dia memberi kesan. Dia akan tegang. Okay, understand? No problem? Okay, perfect. Okay, thank you. Aku sengaja selit bahasa Inggeris bila bercakap. Sebab apa? Orang kata Tok Guru Pondok tak reti bahasa Inggeris. Sorry bro, I American style, not British style, you know. Tu nak je. Aku Jawa boleh, Banjar boleh, Melayu dah memang aku punya dah. Thailand Putai, dah. Bahasa Inggeris kacang. Aku ambil 3 paper, exempted, you know. Okey, cukup setakat itu. Ya, cukup setakat itu. Mohon maaf kalau benda ini menjadi isu, ya. Sebenarnya bukan isu sangat pun. Just kita nak sempurna. Dan saya bukan kata tidak sah. Saya tidak kata tidak sah, tapi sempurna. Sempurna. Jadi sebelum saya berhenti, saya ada bawa tabung tu. Tabung tu kadang-kadang ni tadi ada pelajar daripada universiti datang minta bantuan. Nak bayar yuran tak boleh. Ya. Nak bayar yuran tak boleh, apa tak boleh. Saya bagilah. Jadi saya pun buat standby lah. Aku ni dah jadi macam tempat. Tak apalah. Ya. Tak ada? Ada dengan basuh. Basuh. Ada nak kereta? Luar dalam. Ya, tengah aku lah. Tak apa. Ya, jadi ada hal emergency sikit orang rumah. Rumah ni kita kena layan dia.
Kalau dah tak layan dia, ulah musim pula musim hujan tidur dalam kereta gitu. Oh, jangan je. Tapi aku tak apa. Aku tak kisah. Kau tak nak pergi aku balik. I don't care. I go to another home, you know. Ada berani. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.